Okay, bila saya sampai dekat Fero Futsal tu je memang datang dalam keadaan marah. Sebab apa? Sebab kawan kena pukul depan ramai orang dan artis. Sebab kawan kena pukul, lepas tu pukul depan ramai orang dan artis lain yang pukul. Bila dengar benda tu semua, time tu dalam keadaan tu memang tengah marah. Sampai-sampai je saya pun buat apa yang diorang buat. Diorang pukul, saya pukul balik. Nasib baik Protero ada keluarkan popcorn. Kalau tidak, terpaksa aku pergi ke Powergum untuk beli popcorn untuk dengar cerita ni. Kau ngajar, kau sempat promote kan? Assalamualaikum guys, welcome back. Update pasal isu pergaduhan antara Aisab Hafiz dan juga geng-geng futsal dekat Fero Futsal Subang. Lebih kurang pukul 11 malam tadi, Isa ada upload satu video dekat IG story menceritakan apa ataupun perihal apa yang berlaku sewaktu malam pergaduhan tersebut melalui perspektif geng Aisab sendiri. So dekat sini korang kena faham apa yang aku update untuk hari ni adalah berdasarkan daripada pandangan geng-geng Aisab yang diceritakan oleh Isa sendiri. Isa, aku dah terbiasa kalau ejaan macam ni aku panggil Isa. Kalau yang macam ni pula aku terbiasa panggil jodoh. So dalam video yang berdurasi lebih kurang 17 minit tu, Isa ada mengatakan yang sebenarnya kes ni dah selesai sewaktu malam pergaduhan tu berlangsung. Berlaku. Time tu aku dekat Mid Valley, tiba-tiba aku dapat panggilan daripada Aisab Hafiz beritahu, "So Isa, ada artis-artis lain, influencer lain pukul aku dekat Fero Futsal." Aku tanya kat mana, dia cakap dekat Fero Futsal. Atau bila aku dengar macam tu, time tu punya emosi lah. Bila saya sampai dekat Fero Futsal tu je memang datang dalam keadaan marah. Sebab apa? Sebab kawan kena pukul, lepas tu pukul depan ramai orang. So waktu aku tengah on the way ke sana, Hafiz ni dah call abang-abang kat Sungai Buloh. Sebab dekat Sungai Buloh yang tempat kita membesar. Jap, budak Sungai Buloh? Sudah, tak geng-geng aku juga, mampus. Sampai-sampai je saya pun buat apa yang diorang buat. Diorang pukul, saya pukul balik. Hafiz dipukul ramai-ramai itu sampai sekarang saya belum tahu lagi. Tanya dengan side sana, saya ada bercakap dengan side sana juga. Bila bercakap dengan side sana, ada yang cakap Hafiz ni dia kena pukul dengan seorang, yang lain semua pegang dia je. And abang kepada budak tu datang pegang collar dia macam tu. Ada yang lain pula cakap Hafiz dia kena tumbuk dengan seorang je. Abang dia dah pukul adik dia yang tumbuk tu. Time tu memang tak tahu, sebab yang dengar saya dia call and bagi tahu time tu ramai-ramai pukul dia depan orang, lepas tu artis yang pukul dia. Habis dia pergaduhan tu, sini pukul sini, sana pukul sini balik, bapa. Tapi bukan semua orang pukul satu budak. Itu salah. Sebab jap saya tunjuk video dekat belah sini ada satu fight. Lepas tu dekat bahagian tengah tu kalau kau boleh tengok ada satu fight. Kat tengah tu ada satu fight. Lepas tu kat tepi tu time tu ada dalam 3-4 macam tu fight. Bila balik, ini tempat penting. Sebab apa? Bila saya balik, saya dapat call daripada Eddie Ashraf. Dia tanya apa kes bro. So sebenarnya tim futsal ni punya ketua ke ataupun presiden, ada kena mengenai presiden. So Eddie Ashraf ni kalau kau kenal lah, ni Eddie Ashraf. And dia yang call aku. Lepas tu dia bagi tahu apa yang berlaku bro, bla bla bla. Lepas tu saya pun cerita dengan dia semua benda apa yang berlaku dekat sana. Tiba-tiba dia bagi tahu, bro pukul tu bukan orang yang tumbuk Hafiz. Korang salah pukul. Saya one step back and mula fikir balik. Habis tu siapa yang pukul Hafiz? Time tu saya tanya balik dengan orang ni semua, bla bla. Bila tanya dengan Hafiz tetap bagi tahu orang 2-3 orang pukul dia. Dia Ashraf cakap yang pukul Hafiz tu budak umur 18 tahun je. Yang lain semua cuba leraikan. Dia cakap macam tu. So time tu dah jadi pelik. So saya terus pergi ke balai polis and buat report semua apa yang berlaku, bla 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 bla. Lepas tu yang diorang ni semua pun sampai ke balai polis. Tim saya pun pergi buat report, lepas tu tim dia pun pergi buat report.
Lepas tiba-tiba saya dapat satu panggilan daripada brother Rahimi. Yang mana menurut Isa, Rahimi yang mana gambar dia cedera tu kita dapat tengok viral dekat mana-mana, dah pun hubungi Isa dan dia nak selesaikan hal ni di luar balai polis. Yang mana kalau ikutkan apa yang Isa cerita berserta dengan bukti, benda memang dah settle lah sebenarnya. So dia ni saya boleh cakap baik lah. Brother ni baik sebab apa? Sebab waktu dia cakap dia tersalah kena pukul pun, dia call saya time tu. Dia cakap, bro, aku tengok channel kau, aku setiap satu clan kau punya channel aku tengok. Esok kalau dah jadi kes polis semua, mungkin akan cemarkan kau punya air muka. So walaupun dia dah kena pukul time tu, dia cakap macam tu dengan aku. So time tu aku jadi sebab and rasa bersalah lah. Aku minta maaf dengan dia time tu. Ni kau boleh tanya sendiri dengan pihak sana, ni benda yang apa yang betul-betul berlaku waktu hari tu. Saya cakap ada apa-apa yang saya boleh tolong tak. Dia sendiri bagi idea. Dia cakap Isa tak apa, kau pun ada air muka kau, aku tak nak nanti esok kes polis ni semua lagi jejaskan air muka kau juga. Dia cakap dengan saya, dia ni bagus lah, bagus. Tak apalah, aku tarik report aku. Cuma tadi aku ada pergi klinik, buat semua benda tu dalam RM2,000. Okey, kau boleh bayar ganti rugi untuk aku RM10,000, and that will be very helpful. Lepas tu bincang, benda tu jadi RM8,000. Dan RM8,000 tu tak standing pun dengan darah dia yang dah keluar time tu. So, saya tak fikir banyak. Saya cakap, okey, saya transfer sekarang lah. Cuma sekarang saya boleh transfer RM5,000. Dan bulan depan, 8 hari bulan tak silap saya tak ingat, 8 hari bulan saya transfer lagi RM3,000. Sebab apa, yang akan bagi duit ni adalah daripada duit Hafiz. Duit Hafiz yang ada time tu adalah RM5,000. So malam tu Alhamdulillah dah selesai semua. Yang Hafiz ni pun daripada awal dah tarik kes. Lepas tu Rahimi ni pun dah tarik kes. So dua-dua tarik report. Alhamdulillah malam tu juga dah selesai semua benda. Esok pagi bila bangun tidur, tak tahu musibat mana yang ambil gambar yang Rahimi dengan surat report dia and viralkan dekat Twitter. Ikutkan kata Isa, dia tak tahu siapa tukang upload yang dah viralkan benda ni dekat Twitter dan apa motif individu ni nak viralkan pasal hal ni, memandangkan yang Isa dan juga Rahimi dah pun berdamai. Siap Isa dah bayar RM5,000 daripada RM8,000 yang dijanjikan kepada Rahimi atas tuntutan kos ganti rugi dan juga kos rawatan dekat klinik. Oh kejap, aku lupa nak on aku punya switch. Sombong amat. Dalam video ni, Isa juga ada maklumkan dan juga confirmkan yang brand Aisap dah pun tercalar teruk disebabkan apa yang terjadi. Malahan, Isa juga ada memaklumkan yang YouTube dia turun sebanyak 30,000 subscribers semenjak kes ni viral. Selain daripada terpaksa menanggung kerugian lebih daripada RM30,000 selepas peminat-peminat Aisap minta balik refund untuk tempahan-tempahan merchandise daripada Aisap ni. Astaghfirullah. Nama dah jadi buruk. Brand saya, Aisap brand tu, ramai minta refund semula. By the way, kalau ada yang dah pre-order tu minta refund macam mana? Hari ni saya buka chat, ramai maki and minta refund duit pre-order 40,000 yang kena refund semula kat diorang. Ni channel YouTube saya 2.06 juta, dia turun ke 2.03 juta. So 30,000 orang unsubscribe channel. So ni adalah semua benda yang berlaku malam tu. Benda ni aku ada beritahu juga dekat belah-belah kawan Aisap ni, yang mana aku sebenarnya tak percaya Isa boleh join the fight instead of jadi orang yang tolong leraikan pergaduhan ni. Bukan apa, aku fikir sebab kau carry 2 juta pasang mata dekat bahu kau dan juga dah bertahun kau berada dekat dalam scene ni sebagai influencer. So you should know better yang kau perlu tunjukkan kualiti yang terbaik sebagai seorang influencer. Hello, my name is Itu pandangan aku, tapi sebenarnya aku faham sebabnya pada waktu umur aku sama macam umur Isa sekarang ni, aku pun gangster juga. Sampai ke satu tahap pada waktu tu aku kena tegur dengan David Teo. Yalah, asal orang cari pasal je kau pun melantun sekali. Jadi lepas aku kena tegur, lepas aku kena bebel dengan David Teo tu, aku terfikir betul juga. Sepatutnya setiap tindakan aku tu aku kena fikir 3-4 step. Apa implikasi terhadap orang sekeliling aku dan juga dekat aku sendiri juga. Adakah perkara tu akan mendatangkan implikasi yang buruk ataupun sebaliknya.
Tapi dalam banyak-banyak kes, apa yang aku dinasihatkan ialah waktu kau tengah marah, waktu kau tengah mengamuk tu, kalau kau dapat cari ruang untuk memaafkan orang yang buatkan kau marah tu, itulah yang menunjukkan yang kau dah pun matang, dan itulah yang menunjukkan kau akan jadi seorang manusia yang semakin baik dari hari ke hari. Itu bukan satu benda yang senang, tapi itu pilihan yang terbaik yang kita ada. So please, kepada adik-adik kat luar sana, kepada korang yang tonton video ni, jangan ulang kesilapan yang pernah berlaku pada Isa, pada Hafiz dan juga kepada Ad. Aku nasihat berdasarkan pengalaman sendiri dan Isa bercakap berdasarkan kesilapan yang dia baru lalu. Harap cukup untuk pengalaman kepada semua. Jangan diikutkan hati yang panas tu. Yang kedua, tak kisah sama ada geng Aisab, geng Eddie Ashraf ataupun mana-mana geng pun, setia kawan tu memang penting. Tapi janganlah bila kata kawan kita tu buat silap, kawan kita tu buat salah, kita terus backup membabi buta. Faham situasi dulu, lepas tu cuba bincang elok-elok. Contoh macam geng Aisab ni, dah biasa dah sebelum buat konten, korang duduk, korang discuss dulu apa benda yang korang nak buat. Dan geng artis yang kata bergaduh dengan geng Aisab ni, korang dah biasa dah sebelum nak syuting, korang buat pre-production dulu, duduk dekat dalam bilik meeting, discuss apa benda scene nak kena buat dulu dan sebagainya. Ilmu dan juga pengalaman profesional tu korang dah ada, so apply lah walaupun dekat dalam kehidupan peribadi pun. Ini tidak, belah kiri api, belah kanan mercun. Memanglah lagi teruk kesan dia. Tapi apa pun, kita beroleh permohonan secara visual yang pertama. Minta maaf kat semua orang yang terkesan disebabkan benda yang berlaku ni. Sepatutnya kita kena tunjuk contoh yang baik, tapi itulah, bertindak mengikut emosi, darah muda. So tu benda bodoh lah apa yang saya buat. Minta maaf. Saya cuba memperbaikkan diri dari masa ke semasa, InsyaAllah. Permohonan maaf Hafiz belum lagi boleh diterima sebab dia belum buat lagi vlog. Dan yang kedua, Isa, Eddie Ashraf, Hafiz, Rahimi dan juga individu-individu yang diperkatakan terlibat dekat dalam pergaduhan ni, aku rasa better korang sit down masing-masing sama-sama, lepas tu bincang apa sebenarnya yang berlaku dan apa solution yang terbaik. Aku cadangkan korang masing-masing duduk semeja, korang main Uno. Siapa menang dapat 10,000. Sama macam vlog-vlog yang korang pernah buat selama ni. Kalau tak cukup Uno, datang rumah aku dah banyak Uno yang korang boleh pilih. At least konten dapat, subscribers pun boleh dapat contoh macam mana kita nak selesaikan sesuatu perkara tu dengan cara yang paling aman. Tapi jangan pula korang ikut betting 10,000 tu, itu dah kira judi. Apapun terpulang kepada penerimaan netizen ataupun masyarakat, adakah nak terima apa yang Isa cakap ni ataupun tidak. Tapi yang paling penting sebenarnya, bukan kita yang berhak memberi hukuman atau menjatuhkan hukuman kepada, tak kisah sama ada geng Aisab ataupun geng artis ni. Sebab at the end of the day, orang yang ada authority ataupun orang yang ada hak untuk menentukan sama ada pihak sana ataupun pihak sini yang bermasalah, bukan kita, bukan netizen. Di dunia kita ada pihak berkuasa, di sana kita ada yang maha kuasa. Jadi janganlah korang nak mengecam tak ingat dunia, seolah-olah macam korang dah tahu dah A to Z apa yang jadi sebenarnya. Kita follow je cerita ni sambil makan popcorn. Lagi elok kita makan betih jagung daripada mulut kita jadi betih jagung. Dan akhir kata pepantun, dah terhantuk baru tengadah, dah terduduk baru mengalah. Bila diikut rasa amarah, habis semua hilang arah. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Tengok aku, kalau tak puas tengok orang, aku Digimon battle.